الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. متفق عليه. Maksudnya, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, demi Tuhan yang diriku berada di dalam tangannya, sesungguhnya aku bercita-cita untuk memerintah supaya dikumpulkan kayu api. Kemudian aku memerintah supaya didirikan sembahyang, maka dilaungkan azan untuknya. Kemudian aku memerintah kepada seseorang supaya menjadi imam kepada orang ramai. Kemudian aku meninggalkannya untuk bersama-sama dengan beberapa orang bagi membakar rumah-rumah mereka, yakni rumah mereka yang tidak mengerjakan sembahyang jamaah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi dalil kepada golongan ulama yang mengatakan sembahyang berjamaah itu wajib. Dan mereka berkhilaf, ada yang mengatakan fardu ain dan ada yang mengatakan fardu kifayah. Dan mengikut pendapat ulama, di antaranya ulama mazhab Syafi'i, sembahyang berjamaah itu hukumnya sunat. Bukannya wajib, hukumnya sunat. Sunat yang muakkadah, yang dimuakkadkan, yang dikuatkan. Yang digalakkan kita mengerjakan kerana kelebihan-kelebihan yang sangat besar. Bagaimana kita nak kumpulkan kedua-dua hadis? Di sana ada hadis yang mengatakan sembahyang seorang dan sembahyang berjamaah. Sembahyang berjamaah dia beri pahala yang berlipat kali ganda. Menunjukkan sembahyang seorang juga diterima oleh Allah Ta'ala. Cuma fadilat sembahyang berjemaah lebih daripada sembahyang seorang. Di sini menunjukkan bahawa sembahyang berjemaah itu sunat. Hadis yang kita baca ni menyatakan bahawa Nabi SAW bercita-cita untuk membakar rumah orang yang tak sembahyang jemaah. Cuma bercita-cita saja, dia tak buat. Nabi tak buat, tak mengarahkan. Bercita-cita nak bakar rumah orang yang tak sembahyang jemaah, kata Rasulullah. Jadi hadis ini memberi makna menggalakkan orang mengerjakan sembahyang berjemaah, bukan merupakan satu suruhan yang wajib. Ini mengikut pendapat kebanyakan ulama. Tetapi mereka yang berpegang dengan hadis ini menegaskan bahawa sembahyang berjemaah wajib sebagaimana sembahyang Jumaat. Dan mereka berkhilaf. Ada yang mengatakan ia adalah fardu kifayah, macam sembahyang mayang. Ada yang mengatakan fardu ain bagi orang yang mendengar azan. Wa Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala: man sarrahu an yalqa Allah Ta'ala ghadan musliman falyuhafiz ala haula'i as-salawat haythu yunada bihin. فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق
walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada baina ar-rajulaini hatta yuqama fi as-saffi, rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamana sunanal huda wa inna min sunanil huda as-salata fil masjid alladhi yu'adzanu fihi. Maksudnya, dan dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, sesiapa yang suka bertemu Allah Ta'ala di besok hari dalam keadaan Islam, maka hendaklah dia memelihara sembahyang-sembahyang ini. Apabila diseru, diazankan, menunaikannya, maka sesungguhnya ia adalah syariat Nabi kamu, termasuk di kalangan petunjuk, ajaran yang membawa petunjuk. Dan sesungguhnya di kalangan ajaran-ajaran yang membawa petunjuk. Dan kalau sekiranya kamu sembahyang di rumah kamu, sebagaimana sembahyangnya orang yang tidak pergi ke masjid, duduk di rumahnya, nescaya kamu telah meninggalkan ajaran Nabi kamu. Dan kalau kamu meninggalkan ajaran Nabi kamu, maka sesatlah kamu. Dan sesungguhnya aku melihat tidak ada di kalangan kami yang meninggalkannya malaikat orang yang munafik, yang diketahui munafiknya. Sesungguhnya ada orang yang dibawa datang ke masjid dalam keadaan dipapah oleh dua orang, sehingga diletakkan dia di dalam saf. Hadis riwayat Muslim. Dan mengikut riwayat baginya juga, katanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kami ajaran-ajaran yang membawa petunjuk. Dan sesungguhnya di kalangan ajaran-ajaran yang membawa petunjuk itu ialah sembahyang di masjid apabila dilaungkan azan untuknya. Hadis ini juga menunjukkan sebagaimana hadis yang pertama, menggalakkan kita sembahyang berjamaah. Diceritakan dia termasuk di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi amalan yang sentiasa dibuat untuk mendapatkan hidayah daripada Allah. Betapa bersungguhnya para sahabat radhiyallahu anhum menunaikan sembahyang berjamaah ini, sehingga orang yang uzur dipapah, dibawa datang ke masjid, dipapah oleh dua orang, diletakkan di tengah saf kerana sembahyang berjamaah. Dan mereka yang meninggalkan sembahyang berjamaah ini kebiasaannya adalah orang munafik. Orang munafik yang selalunya malas mendirikan sembahyang. Hadis ini menunjukkan betapa kuatnya suruhan sembahyang berjamaah. Dia mengatakan orang yang tak pergi masjid ini zaman Nabi biasanya orang munafik. Bukan maknanya semua orang yang tak pergi masjid itu munafik belaka. Di sana ada orang yang beriman juga, yang tak pergi masjid, yang termasuk di kalangan orang yang beriman. Cumanya menjadi kelaziman orang munafik, mereka malas pergi ke masjid. Jadi hadis ini juga menggalakkan supaya ditunaikan sembahyang berjamaah. Bukan makna mewajibkan. Ini mengikut pendapat mazhab Syafi'i dan mendapat pendapat yang sepertinya yang menyatakan bahawa sembahyang berjamaah adalah sunat. Walaupun demikian, adalah lebih baik kita pergi sembahyang berjamaah juga, walaupun mazhab kita mengatakan sunat. Dan dari Abi Darda, wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim as-salatu illa qad istahwada alaihim asy-syaitan fa'alaikum bil jama'ah fa innama ya'kulu adh-dhi'bu min al-ghanam al-qasiyah. Maksudnya dan dari Abi Darda radhiyallahu anhu katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada di kalangan 3 orang yang berada di sebuah kampung ataupun di darat yang tidak dirikan di kalangan mereka sembahyang, yakni sembahyang berjamaah, malaikat
telah berjaya syaitan menipu mereka, maka kamu hendaklah menunaikan sembahyang berjemaah. Maka sesungguhnya serigala memakan daripada kambing yang terpencil daripada kawannya. Hadis ini menunjukkan bahawa sembahyang berjemaah digalakkan, sama ada di bandar, di kampung ataupun di darat. Disebut Al-Badwi ini ialah orang Badui Arab yang tak duduk setempat. Mereka berkhemah, berpindah dari satu tempat ke satu tempat. Mereka bawa unta mereka dan kambing mereka berkhemah. Bila berjumpa dengan rumput, bila rumput habis, mereka pindah tempat lain pula. Mereka tak ada kampung yang tetap. Ini orang Badui. Tempat kita tak ada macam ni. Yang ada macam ni tempat kita orang Sakar duduk dalam hutang saja. Tapi di negara Arab masih ada lagi orang Badui. Walaupun orang Badui disunatkan mereka menunaikan sembahyang berjemaah. Kalau mereka 3 orang. Maka Allah dibuat sembahyang berjemaah. Kerana sembahyang berjemaah itu memeliharakan kita daripada digoda oleh syaitan ketika bersembahyang. Dan sembahyang itu mendapat fadilat dan lebih sempurna. Wallahu a'lam.